Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Syahidah binti Zulkarnain. Nombor metrik 2014010. Muqaddimah. Hudud merupakan kata jamak daripada perkataan had yang bermaksud larangan. Menurut istilah syarak, hudud ialah ukubah. Ukubah bermaksud hukuman seksa di dunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran serta ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis baginda. Antaranya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW diriwayatkan telah bersabda dengan mafhumnya, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat seseorang pencuri yang mencuri sebuah topi baja lalu dipotong tangannya dan yang mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Takrif hudud. Hudud ialah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak. Kesalahan ini tidak boleh diampunkan oleh manusia sama ada mangsa jenayah itu sendiri, warisnya ataupun masyarakat umum. Hukuman hudud yang tertakluk di bawah kes jenayah syariah adalah untuk melaksanakan perundangan Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan hadis. Hukuman hudud bukanlah untuk menyeksa seseorang atau menzalimi mereka tetapi mengandungi hikmah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Akilah binti Amir, nombor entry 2014008. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai kedudukan hudud dalam hukum Islam. Seperti yang kita tahu, Islam diturunkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia di dunia dan sebagai pedoman hidup yang mutlak bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang Islam. Hudud-hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada hukuman Allah dan Rasulnya yang sudah dilapuk di telan zaman. Bahkan, hukum-hukum Allah dan Rasul itulah hukuman ultramoden kerana ia dicipta oleh Allah yang bijaksana dan mengetahui akan sifat hamba-Nya zahir dan batin. Tidak ada alternatif lain bagi umat Islam selain dari hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Islam telah dijalankan sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah-khalifah Islam hingga zaman kejatuhan Islam. Tidak ada sesiapa pun yang berhak menukar gantinya atau memansuhkannya. Hukum-hukum tersebut adalah kekal abadi sampai akhir zaman. Allah telah menurunkan hukum-hukumnya dan kepada kita sebagai hamba-Nya diwajibkan melaksanakan hukum-hukum itu dengan penuh ketaatan. Kami dengar dan kami taat. Bukannya dengan dolak-dalik dan helah seperti kaum Yahudi dan orang-orang munafik. Hukum hudud dapat menyelesaikan masalah keroskan moral. Ia akan mewujudkan masyarakat yang aman damai dan makmur dalam keredaan Allah. Kitabullah dan sunnah Rasulnya sudah menetapkan hukuman tertentu yang disebut jaraimu al-hudud. Yang meliputi kes perzinaan, tuduhan berzina tanpa bukti yang kukuh, pencurian mabuk-mabukan, muharabah iaitu pemberontakan dalam negeri Islam dan pengacau keamanan, murtad dan perbuatan melampaui batas yang lainnya. Mereka yang melanggar aturan hukum Allah adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Sebagaimana yang dinyatakan dalam definisi di atas, jenis, bentuk dan jumlah hukumannya telah ditentukan syarat secara langsung. Ia tidak boleh dikurangi, ditambah atau digugurkan baik oleh peribadi mangsa atau oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Atika Dania binti Abdul Razak, nombor metrik 2014003. Hudud ialah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak. Hukuman ini tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Ia melibatkan 6 jenis jenayah iaitu zina, tuduhan zina, mencuri, meminum minuman yang memabukkan, merompak dan murtad. Justru zina ialah termasuk dalam hukuman hudud yang diwajibkan ke atas penzina. Hukuman kepada penzina terbahagi kepada muhsan dan bukan muhsan. Muhsan berarti lelaki atau perempuan itu telah berkahwin atau pernah berkahwin dengan akad yang sah dan telah melakukan persetubuhan, manakala bukan muhsan ialah lelaki atau perempuan yang belum pernah berkahwin. Qazaf dari segi bahasa bererti melontar sesuatu sama ada dengan batu atau seumpamanya, manakala dari segi istilah syarak ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Adapun melemparkan tuduhan-tuduhan yang lain daripada zina
dan menafikan keturunan seperti melemparkan tuduhan kufur, mencuri, minum arak. Perkataan li'an asalnya daripada perkataan la'ana iaitu mengutuk dan diambil daripada perkataan al-li'an iaitu kutukan. Li'an menurut istilah fikah hukum syarak ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahawa tuduhan itu benar, dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan daripada Allah SWT sekiranya ia berdusta. Li'an dari segi bahasa ialah menghalau dan menjauhkan, manakala dari segi istilah ialah beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya serta memberi malu kepadanya sebagai berzina. Syarat-syarat sah li'an. Untuk menjadikan li'an itu sah, mestilah mengikut syarat-syarat berikut. Qazaf, suami menuduh isterinya berzina, iaitu berlaku lebih dahulu daripada li'an. Antara sebab-sebab berlaku li'an ialah li'an terjadi melalui 2 sebab, iaitu yang pertama, suami menuduh isterinya melakukan zina tetapi suami tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi untuk menguatkan tuduhannya. Jika tuduhan itu nyata dan benar bahawa isterinya melakukan zina, seperti suaminya melihat sendiri bahawa isterinya berzina, ataupun isterinya sendiri yang mengaku bahawa dia telah melakukan zina dan pengakuannya diterima serta dibenarkan dengan keterangan-keterangan yang jelas berserta dengan bukti, maka dalam masalah ini sebaik-baiknya suami menceraikan isterinya tanpa li'an. Suami tidak mengaku. Yang kedua, suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung isterinya. Contoh, suami mengaku belum pernah menyetubuhi isterinya semenjak dari akad nikah atau isterinya melahirkan anak sebelum sampai 6 bulan dari persetubuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurida binti Helmi. Nombor metrik 2014113. Perbandingan pelaksanaan hudud di negara-negara Islam Malaysia. Dari segi Malaysia, Kanun Melaka dan Kanun Laut Melaka yang digubal sekitar tahun 1444 Masihi meliputi jenayah hudud, kisas dan takzir. Antara pelaksanaan hudud di Malaysia ialah: yang pertama, mencuri akan dihukum dengan potong tangan. Yang kedua, jenayah zina muhsan akan dihukum dengan rejam, manakala zina untuk ghairu muhsan dihukum dengan 100 sebatan. Yang ketiga, jenayah qazaf akan dihukum dengan 80 sebatan kali. Yang keempat, jenayah meminum arak akan dihukum dengan 40 sebatan. Yang kelima, jenayah membunuh akan dihukum dengan dibunuh balas. Yang keenam, jenayah menderhaka kepada kerajaan akan dihukum mati dengan membunuh. Dan seterusnya, jenayah murtad akan dihukum mati juga dengan membunuh. Manakala yang terakhir sekali, jenayah takzir pula adalah dalam Seksyen 8/3. Bagi negara kita Malaysia, kita mempunyai sistem pentadbiran berasaskan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Justru itu, apabila membincangkan suatu perkara berkaitan kesalahan dan hukuman atau undang-undang di Malaysia, maka perkara pertama yang perlu diambil perhatian ialah tentang kedudukannya dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara. Selain itu, walaupun perlembagaan tidak meletakkan secara khusus sumber undang-undang Islam, perlembagaan tidak mempunyai peruntukan khusus yang menolak sumber perundangan Islam itu. Perlembagaan juga tidak mempunyai peruntukan khusus yang menolak penggunaan prinsip Islam atau menghalang penggunaan prinsip undang-undang Islam yang diterima secara umum. Nampaknya, perlembagaan tidak menggunakan perkataan sekular dalam mana-mana peruntukannya. Oleh itu, perlembagaan membahagikan kuasa perundangan kepada persekutuan dan negeri. Terdapat 5 pembahagian kuasa ini menjadikan Islam, termasuk undang-undang jenayah syariah Islam, sebagai urusan negeri-negeri, manakala urusannya berkaitan dengan pentadbiran keadilan secara umum, termasuk penciptaan kesalahan jenayah dan prosedurnya di bawah kuasa perundangan persekutuan. Di negara Brunei Islam pula, perlembagaan Brunei memberikan kuasa kepada Sultan untuk mengisytiharkan darurat. Pemasyhuran darurat yang dibuat dalam tahun 1962 masih berkuat kuasa sehingga sekarang. Hudud yang dilaksanakan di negara Brunei Darussalam adalah sebahagian daripada Perintah Kanun Hukum Jenayah Syariah 2013. Perintah itu diterbitkan pada 22 Oktober 2013. Ia mengandungi bahagian takzir, kisas dan hudud. Bahagian takzir mengenakan hukuman penjara dan denda. Contohnya, bagi kesalahan tidak menunaikan solat Jumaat, tidak menghormati bulan Ramadan, khalwat dan lain-lain.
Hudud sebegini telah mula wujud di Brunei. Perlu diingat bahawa dalam Perlembagaan Brunei tidak ada peruntukan yang mengatakan bahawa Perlembagaan Brunei adalah undang-undang utama negara-negara dan mana-mana undang yang tidak selaras dengannya adalah tidak sah. Negara Brunei Darussalam ialah sebuah negara kesatuan, bukan sebuah persekutuan, dan tiada pembahagian kuasa perundangan antara persekutuan dan negeri. Tiada sekatan perlembagaan ke atas bidang kuasa mahkamah sivil maupun mahkamah syariah. Di negara Arab Saudi adalah antara negara yang mengamalkan hudud dalam perundangan negaranya. Merujuk kepada statistik jenayah Arab Saudi, negara itu mempunyai kadar jenayah yang sangat rendah. Syariah adalah asas kepada semua undang-undang Saudi, sehingga kini hukuman hudud sering dilakukan secara terbuka. Perbuatan homoseksual boleh dihukum mati, tetapi biasanya terhad kepada sebatan dan penjara. Penggal kepala dan potong dengan pedang biasanya dilakukan pada hari Jumaat sebelum solat Zuhur. Dalam kes yang melampau, orang yang disabitkan kesalahan kadang-kadang disalibkan selepas hukuman mati. Pakistan pula selepas merampas kuasa daripada Zulfikar Ali, Jeneral Zia-ul Haq melaksanakan projek Islamisasi untuk mendapatkan legitimasi politik. Proses Islamisasi ini berlaku secara berperingkat, iaitu dimulakan dengan pengkanan undang-undang, penstrukturan mahkamah syariah dan penubuhan mahkamah syariah persekutuan. Undang-undang yang diluluskan termasuk 4 undang-undang hudud, iaitu kesalahan terhadap ordinan harta kecurian dan rompakan bersenjata, ordinan kesalahan zina berkaitan dengan jenayah rukul, penculikan, perzinaan, kesalahan ordinan qazaf berkaitan dengan tuduhan palsu terhadap zina, perintah larangan melarang penggunaan alkohol dan narkotik, dan akhir sekali pelaksanaan hukuman sebat ordinan. Di Sudan pula, Sudan memperkenalkan undang-undang syariah pada tahun 1983, tetapi sejak itu pelaksanaannya tidak sekata. Hukuman mati dengan rejam kekal dalam buku undang-undang tetapi tidak dilaksanakan selama beberapa dekad. Bagaimanapun, aktivitis mendakwa bahawa ratusan wanita disebat setiap tahun kerana kelakuan tidak bermoral. Di negara-negara lain pula seperti Libya. Di Libya, hukum hudud telah dinyatakan dalam naskah untuk hukum hudud mengenai kecurian dan menyamun. Terdapat juga laporan yang mengatakan bahawa pelaksanaan hudud di Libya telah ditangguhkan. Yang kedua, Afghanistan. Di negara lain yang mengamalkan hudud sebagai contohnya Republik Islam Afghanistan, terdapat laporan kejadian di mana-mana si tertuduh tidak diberikan menerima bantuan kecemasan atau bantuan perubatan selepas tangan mereka dipotong. 3 orang budak kampung yang berasal dari pedalaman hampir mati kerana mengalami pendarahan selepas hukuman itu. Yang ketiga, Somalia. Somalia yang menduduki tempat kedua dalam senarai negara-negara Islam ialah sebuah negara yang gagal kerana menduduki tangga di bawah bahagian indeks. Negara ini dalam keadaan kucak-kacir dengan perang saudara yang sudah berlanjutan selama 2 dekad. Somalia mempunyai kadar buta huruf yang sangat tinggi, iaitu 62%, seramai 1.3 juta orang. Somalia juga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan jangka hayat penduduknya hanya 50 tahun. Somalia telah mengekalkan syariah sebagai sistem perundangan rasminya sejak Mac 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrina Batrisha binti Syamsuri, nombor matrik 2014012. Setiap ketetapan perundangan dan peraturan yang disyariatkan Allah kepada umat manusia tidak didatangkan dengan sia-sia. Bahkan semuanya membawa kebaikan dan menghasilkan manfaat kepada kehidupan manusia. Hikmah daripada pelaksanaan undang-undang jenayah dalam Islam ialah untuk menegah dan menahan manusia daripada mendekati kesalahan-kesalahan tersebut, memelihara masyarakat daripada kefasadan dan menyucikan daripada dosa dan noda. Justeru, bolehlah disimpulkan bahawa antara hikmah yang nyata dari pelaksanaan perundangan jenayah Islam adalah untuk memberi keadilan kepada umat manusia dan melindungi masyarakat daripada bahaya jenayah dan mencegah sebelum berlaku. Seterusnya ialah memperbaiki penjenayah dan memperbetulkan penyelewengan serta membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab akhirat. Selain itu juga ialah memberi pengajaran, pengislahan dan penghalang daripada penerusan perlakuan jenayah. Kesimpulannya,
Melaksanakan perundangan syariah Islam, khususnya Undang-Undang Jenayah Islam, adalah merupakan salah satu kewajipan bagi setiap Muslim yang mukallaf. Maka, perlu diambil perhatian dan dipastikan bahawa keprihatinan dan sensitiviti umat Islam tidak digugat dan diganggu oleh sesiapa sahaja. Memastikan kemuliaan dan kelangsungan syariat Islam di negara ini adalah misi dan visi yang paling penting buat setiap yang bergelar Muslim. Setiap umat Islam berkewajipan untuk memahami dan memenuhi maksud dan keperluan syariat Islam serta bertanggungjawab untuk memberikan gambaran dan contoh yang baik tentang agamanya, supaya tidak timbul persepsi dan anggapan yang negatif dari pihak luar. Setiap individu Muslim perlu prihatin dan bangkit dari lena yang sudah terlalu panjang, menyumbang usaha dan idea serta mengambil bahagian untuk mendidik generasi baru yang dilihat begitu rapuh dan menjadi sasaran mudah untuk dirosakkan.